nampak kau nak buat apa ni, aku tak tahu. Dia on lah, untuk 3 dia on lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Hari ini saya bersiaran agak awal sebab selalunya pukul 5, tapi hari ini saya tak pakai topi, saya pakai songkok. Kerana menghormati hari ini adalah Hari Perpaduan Madani saya. Nama pun tak nampak, kecil sangat tulisan ni. Saudara aku join, dia kata teman-teman kita ni, saya minta maaf lah saudara, kadang-kadang ni nama tak nampak. Saudara, kalau saya tak sebut nama anda, jangan anda marah dengan saya. Sebab suasana keadaan sekarang ni tak diganggu. Baru ada. Apa khabar saudara Ramzul, saudara Norma Wan, Puan Hamidah Kamat dari Ipoh, apa khabar? Selamat petang. Hari ini memang saya bersiaran agak awal kerana menghormati hari ini adalah hari penting saudara. Kerana hari ini hari yang paling bersejarah, iaitu merupakan hari pertemuan perpaduan Madani, di mana 19 buah parti-parti politik yang berada dalam pasukan perpaduan saudara, yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Apa khabar Puan Rubiah? Saya yang sebelah lagi tu saya minta maaf, saya tak dapat nampak, saya tak nampak tulisan tu. Kalau saya tak santuni anda, jangan marah, ajak comel-comel, jangan marah saudara. Sebab silau. Saudara, dan bersama-sama dengan saya hari ini saya mengundang dua tokoh saya. Tokoh saya adalah Marhain, bukan pemimpin, bukan menteri dan sebagainya. Ya, Puan Marabiah Abdullah. Salam dan selamat petang. Bagi saya, yang saya katakan tokoh, mereka harus berjuang dalam politik, dalam perjuangan bangsa. Ya, saudara Yusuf Awang, apa khabar? Salam Madani katanya, daripada Tanah Merah Kelantan. Apa khabar orang Kelantan? Panas tak di sana? Saudara Abdul Hamid juga daripada Pahang. Saudara, yang mana sempat saya santuni nama anda, saya santun. Kalau saya tak sempat, usai pencerahan saya akan santun. Ya, Saudara Roslan Arifin, teman-teman yang hadir. Saya tahu selalunya menunggu pukul 5 petang. Ya, Saudara Eli Tahir. Tapi hari ini saya bersiaran pada pukul 3 petang. Bersama-sama dengan saya, pertama sekali saya nak kenalkan saudara dulu. Baru saya berceloteh. Iaitu Saudara Datuk Yusof. Ini pejuang akar umbi saudara. Dia bukan duduk di kayangan. Teman-teman saya sebagaimana anda tahu adalah teman-teman Marhain. Saya lebih ikhlas, saya rasakan persahabatan dengan teman-teman yang di bawah di peringkat akar umbi. Jadi kalau mereka berbicara adalah bicara akar umbi. Apa khabar Datuk Yusof? Sila Datuk rapat sikit Datuk. Sebab teman-teman nak tengok wajah Datuk macam mana. Ni. Alhamdulillah. Bagilah sepatah dua kata Datuk. Bagaimana Datuk? Berapa lama berjuang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, salam. Terima kasih kepada Datuk Seri Kamal Amer yang mengundang kita petang ini. Kebetulan kita ada di PWTC. Bukan hanya memberi sokongan, tapi kita harus berjuang bersama-sama dengan kerajaan Madani pada ketika ini. Saya Datuk kena cakap kuat sikit Tok. Tak boleh cakap pelan-pelan Tok. Ya, Datuk Kamal. Ya. Saya mungkin pandangan saya sedikit beza dengan orang di luar sana. Ya. Sebab prediction saya dah buat lebih awal. Ya. Saya dah buat lebih awal dan saya ada saksi Tan Sri Sulaiman Muhammad, Ahmad Bari. Saya dah bagi tahu pada tahun 2019. Datuk Sulaiman tu mantan Timbalan Menteri wilayah tu. Pada 20 before PRU 15. Saya dah bagi tahu kepada dua tokoh ini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Diorang tanya saya bagaimana, saya kata tak tahu bagaimana. Ilham tu ada. Sebab kita tengok pada ketika itu tidak ada parti yang kuat. Pada saya tu. Tak ada satu parti yang kuat dan saya kata PH akan maintain 90 kursi. Masih tak boleh jadi kerajaan. Okey. Tapi saya masih berpandangan bahawa Anwar akan hanya boleh jadi PM dengan sokongan UMNO pada ketika itu. Saya tak cakap soal BN. Saya cakap soal UMNO saja. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diburukkan diri dia ni dengan satu isu di mana orang Melayu tak boleh terima. Bukan dia buruk, tapi dia telah diburukkan. Dan hari ini kebenaran keluar. Saya daripada tahun 98 tu. 98 saya bersama beliau. Saya memang tidak percaya satu inci pun cerita-cerita tu. Kerana saya ada
pemikiran saya sendiri. Jadi saya rasa Mat pun tahu pada tahun 98 sehingga ke hari sebelum beliau jadi Perdana Menteri, memang saya kena maki hamun sekejap. Tapi saya terima, tak ada masalah. Sebab pandangan saya, kalau sekiranya seorang itu berpenyakit begitu, orang pertama akan tinggalkan dia, bini dan anak-anak. Takkan ada satu isteri boleh terima benda macam tu. Ya. Kalau tidak pun mertua akan kata, apa hal kau ni? Ya. Kan, apa hal kau ni? Kenapa? Begitu. Jadi kadang saya tanya bos saya, tanya Selamat, you esko muda, dia ketua muda. Kata aku tak tahu, tak ada benda, tiba-tiba kami kena panggil mesyuarat, kata dia macam gitu. Itu pandangan saudara Yusuf yang lama dalam perjuangan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kita cerita hari ini sebab ini selama 28 tahun. Akhirnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berucap di pentas Dewan Merdeka, satu benda yang orang tidak menjangkakan. After 24 years 28 dia tu 1997 lagi 98 ini 25 tahun saya. Dia merindui. Hari ini dia akan berucap sekitar jam pukul 5 suku 5.30 nantilah. Sebab itu saya buat awal saudara Sahwan, saudara Farid, Edi Tahir, Kerajaan Madani katanya. Dia sudah Edi Tahir. Teman dan saudara lain lagi saya tak dapat nak baca sebab kecil sangat dan mata saya maklum sajalah. Saya nampak memang naik gitu, tahu. Dan juga bersama-sama dengan saya adalah ini dia asalnya wira negara. Beliau menyertai pasukan tentera dalam pasukan askar Melayu yang kalau saya ingat dalam 3-4 hari dulu saya dah bercakap bahawa wujudnya pasukan askar Melayu ini adalah hasil daripada wasiat Raja-Raja Melayu. Kerana baginda Tuanku Raja-Raja Melayu sebelum mencapai kemerdekaan, Raja-Raja Melayu menyediakan pasukan askar Melayu untuk menjaga keamanan rakyatnya, keamanan negara dalam dan luar negara waktu itu. Sebab itu sampai hari ini pasukan askar Melayu tidak boleh dibubarkan sama sekali. Jadi bersama dengan saya, Saudara Ali datang dari jauh saya. Bukan duduk di Kuala Lumpur, beliau datang daripada di Gunung Jerai. Katanya Jerai tapi Gunung Jerai. Kalau saudara faham, di Jerai itu tempat pertapaan para Padang Serai. Tapi Gunung Jerai itu ada tempat pertapaan para wali-wali dulu kalau di Kedah. Jangan lupa saudara, Kedah tua adalah merupakan negeri asal wujudnya sebenarnya utara Melayu ini. Banyak orang tak tahu tu. Jadi kita penjelaskan. Jadi teman-teman yang bersama dengan saya petang ini bolehlah sedikit sebanyak mengetahui latar belakang tentang keadaan negara kita. Ya, saudara Puan Saidah Muhammad, terima kasih. Jadi bersama dengan saya adalah Saudara Ali daripada bahagian Jerai di Kedah. Apa khabar? Cakap Kedah tak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap kuat, jangan pelan, jangan malu-malu. Dan apa khabar semua? Dan selamat petang. Ya. Dan selamat Kerajaan Perpaduan Madani. Jadi saya adalah bekas anggota tentera dan pernah berkhidmat di PBB di Somalia. Oh, berada di Somalia. Ya. Gamaknya saudara hitam ni kena jangkit di Somalia. Ya. Saya sebab itu saya suka bersahabat dengan para masyarakat warga di peringkat akar umbi ni. Kami boleh bercakap apa saja. Bukan nak mengutuk. Dia tahu bahawa saya bukan maksud saya, kan? Saudara jangan marah. Tak marah. Muka ada masam. Ada masam. Tapi muka bekas anggota tentera ni, tengok muka ni muka biasalah tentera. Ya. Saudara Abdul sekalian ya, saudara Puan Poziah Ismail, saudara Abdul Hamid, audio katanya kurang sangkut-sangkut. Ni saudara, saya diganggu tapi tak apalah, jangan betulkan TV anda. Begitu juga saudara ni apa Haidi ni. Bila cerita benda-benda begitu, saudara, saya hairan lah kenapa kita mengamalkan politik untuk mengutuk. Saya dengarlah sendiri cakap Datuk Yusof, Saudara Ali ni takkan memberi pencerahan kepada anda. Kita menyertai politik ini adalah atas perjuangan, roh perjuangan. Jadi macam Saudara Ali, beliau pernah menjadi anggota tentera dan masuk politik jadi jawatankuasa. Matlamat lain tak ada. Perjuangan kita bukan nak kejar jawatan. Sebab itu saudara akan melihat saya selalu memberi pencerahan dengan warga Marhain. Saya tak pilih dengan orang kayangan. Tapi hari ini, sebagaimana saya katakan, ini adalah sejarah penting. 25 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim merindukan untuk berada di pentas
Dewan Merdeka. Sebagaimana malam tadi saya dah bagi tahu, kita mengharapkan janganlah peristiwa petang ini yang begitu bersejarah kita mengulangi tragedi waktu dulu 14 September 2019. Waktu itu basah ini Kita kena water cannon, kita kena cota. itu gerakan reformasi. Tapi 14 September 2019 saudara, di Dewan inilah saudara kita mewujudkan muafakat nasional. Basah Dewan ini dengan tangisan orang Melayu daripada PAS, daripada UMNO berpeluk-pelukan. Tapi kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Akhirnya kita dikhianati. Dan hari ini UMNO sekali lagi memeterai satu lagi sejarah apabila kita melihat teman-teman daripada Parti Keadilan, daripada Parti Warisan, daripada Parti JRS, daripada Parti Amanah, 19 pertubuhan. Dulu pada 14 September cuma 2 pertubuhan, itu UMNO dengan PAS. Hari ini pertubuhan yang begitu ramai dan saya tengok hari ini putih Dewan. Itu artinya suci hati untuk kita mewujudkan kerajaan perpaduan, perdamaian. Jadi saya nak tanya dengan saudara Ali, di Kedah macam mana kedudukannya di Kedah? Sila bagi tahulah. Tapi ini suara akar umbi saudara. Ya, setakat hari ini kuat sikit memanglah kita tak nafikan. Ya. Kenyataan yang sebenarnya adalah Pakatan Nasional memang kuat. Ya. Orang kata nampaknya kuat, keyakinan orang Melayu kepada Pakatan Nasional, Perikatan Nasional antara ni PAS dengan apa kan? PAS dengan PBM lah. PBM. Yang orang kata dikatakan ni didapat kepercayaan daripada rakyat negeri Kedah khasnya. Tapi yang sebenarnya rakyat lupa pada hari ini kita dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ini semuanya datangnya daripada DNA UMNO sendiri, dari semangat perjuangan UMNO itu sendiri. Jadi nak penyatuan perpaduan orang Melayu ini dan juga lain-lain bangsa kita tidak nafikan, kerana kita hidup di negara Malaysia ini berbagai-bagai kaum. Jadi kita tidak boleh menolak bangsa-bangsa lain sepertinya India, Chinese dan lain lagi lah. Jadi kita berilah kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meneruskan menerajai negara yang porak-poranda dan keadaan hari ini dari segi ekonomi yang agak teruk, dan berilah kepercayaan, keyakinan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Kalau kita sendiri memecah belahkan keadaan di negara kita ini, tuan-tuan dan perempuan sendiri tengoklah seperti negara-negara lain, dan kita sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilahirkan di Malaysia ini, tak seperti negara-negara lain yang walaupun duduk antara dua bangsa pun bergaduh-gaduh seperti di Somalia kahnya sampai hari ini tidak ada perpaduan negara. Akhirnya negara hancur. Dan perlukah kita di Malaysia ini nak mengikut langkah-langkah seperti negara-negara yang lain? Tak, saudara Ali menyebut tentang Somalia. Saya nak tanya saudara, macam mana gambaran di Somalia? Saudara pernah berkhidmat sebagai tentera di sana. Di kesan daripada pembalahan yang sama rakyatnya. Di Somalia ini ialah hanya di orang Islam, boleh kata 99.9 ialah Islam, tapi perpecahan tu ada 58 kumpulan. Para edit dan juga kumpulan Muzairi masa saya berada di Somalia dulu. Dan orang Islam sendiri 99.9 tak boleh melakukan perpaduan seperti yang kita berada di negara Malaysia hari ini. Sepatutnya kita bersyukur kerana dilahirkan di tanah bumi Malaysia ini tak seperti negara lain. Jadi saya pun tak tahu apakah kemauan rakyat pada di Malaysia ini kalau tidak ada perpaduan seperti pada hari ini. Macam mana kita nak melangkah ke hadapan untuk penyatuan perpaduan dan menjayakan kerajaan Madani pada hari ini. Ya, saudara, bekas saya tengok tadi ada tulisan berkawan saya yang juga merupakan anggota bekas tentera, dia pun menyokong kerajaan Madani. Sebab saudara, antara selain daripada Somalia, dunia juga sekarang ni sudah bergerak dalam keadaan suasana yang tidak tenteram. Contoh yang terbaru di Pakistan.
apabila rakyat di Pakistan di bawah pimpinan Amir Khan, bukan Amir Khan, Imran Khan, dia akhirnya berbalah antara rakyatnya, dan hari ini di Pakistan sudah pun menghudum ekonominya. Ya. Ringgit ataupun rupi di Pakistan menghudum begitu jatuh sekali, dan pelabur lari lentang pukang. Ya. Apakah kita nak mengizinkan negara kita begitu dalam suasana ekonomi dunia yang tak menentu? Apa jadi pada di Qatar, apa berlaku di Somalia, apa berlaku yang terbaru yang di Sudan, saudara. Di Rusia. Sudan antara negara pengeksport minyak terbesar. Tapi akhirnya apa jadi? Itu keadaan. Dan apa pandangan daripada saudara Ali tadi, beliau mewakili warga bekas tentera. Tak ada pun bercakap soal pencen tak banyak mana pun kan. Saya pernah true tahu. Saya pernah. Ya, sekali lagi Datuk sabar Datuk cakap. Saya akan bagi Datuk cakap kuat sikit tu. Datuk orang lama bukan satu hari. Datuk duduk di Kuala Lumpur, Datuk anak kota. Saya menggabungkan satu warga metro. Yang saya katakan politik orang metro lain, orang kota Kuala Lumpur, iaitu bahagian Titiwangsa yang dipimpin oleh Datuk Johari Ghani, orang korporat. Yang ni bahagian Jerai, bahagiannya Padang Serai, Cikgu Datuk Asmadi. Cikgu Asmadi dan Padang Serai ni dulu kadang-kadang kuat juga keadilan tak? Ya, pegang. Dah 3 penggal sebelum ini. 3 penggal Parti Keadilan memerintah di kawasan Padang Serai. Itu keadaannya. Jadi pandangan daripada saudara Ali tadi menjelaskan pandangan akar umbi bawah. Now kita nak tanya pula bagaimana kedudukan di Kota Raya Kuala Lumpur, pandangan warga kota. Yang saya nak bagi tahu saudara, rakyat di Kota Raya lebih miskin daripada di luar bandar saudara. Kalau pendapatan anda 2,000 sebulan, artinya mencungap untuk menanggung keluarga. Kalau gaji 2,000, take home pay 1,400, 1,500, sewa rumah 800, tinggal lagi 600. 600 harga barang mencanak naik. Pengsan saudara. Inilah yang sedang kita perjuangkan supaya dalam kerajaan perpaduan madani ini kita minta supaya pimpinan negara dapat memikirkan soal rakyat. Ya, saudara Puan Rubiah Hasan, saudara Aus Firdaus, katanya tak keluar mengundi. Kenapa saudara? Saudara begitu juga kata tak keluar mengundi. Boleh jawab tu. Itulah saya boleh jawab. Saudara Adam Rose, apa susah sangat katanya, parti mana yang dalam pembangunan yang dalam pembangkang pun masuklah sokong. Itu kata saudara Adam Rose. Ini kita sucikan mana yang tak suci. Saudara Mazuki, saudara Alias, saudara, dan saya mana yang sempat saya santuni lah juga saudara. Sebab saya merasakan lain kita lagi dah ada 1,000 lebih dah tu. Pelai-pelai kita dah melihat, menonton. Ini selalu saya buat jam 5 petang, tapi sekarang ni pukul 3 petang. Jadi saya nak minta pandangan orang warga kota, orang metro yang kali ini sudah berubah. Mereka tidak lagi macam di kampung boleh lambai-lambai jom minum kopi. Sekarang ni mereka berada tinggal di rumah-rumah gated society ataupun warga yang terkurung. Kata-kata pakai guard, orang tak datang rumah sekarang ni. Itu macam tahanan luar rumah. Itu keadaannya. Bila Solo boleh tak Datuk bagi pandangan Datuk dalam perjuangan UMNO, yang saya kata keadilan pun dulu DNA-nya UMNO. Cuma anak-anak muda sekarang ni lah saja saya. Jadi mereka kurang nampaknya memahami. Sebab itu kadang-kadang mereka mengutarakan pandangan yang bukan-bukan. So minta pandangan daripada warga kota Raya, bahagian Titiwangsa, saudara Datuk Yusof. Sila Dok. Ya Dok. Kuat sikit cakap Dok. Yang pertama kan, kita nak minta sahabat-sahabat kita dalam media sosial ni, suara putus-putus jangan kuat. main politik maki hamun lah. Ya. Sebab benda ni saya dah bagi tahu 24 tahun dulu. Kan, even kita lah UMNO pun kita maki hamun juga. Akhirnya hari ni kita bercantum berkawan. Tapi dulu dah maki Datuk Kamal lah. Kan, itulah yang kita dah kena. Itu yang pertama, kita kena agak rasional. Tak Datuk, saya selalu bercakap, saya kata pemimpin-pemimpin pun sekarang ni kalau boleh janganlah bercakap maki hamun dan sebagainya. Sebab bila dah berdamai nak kata macam mana? Betul. Ini yang kita tengok kan, PM turun. Tadi saya bersalam dengan Datuk Usyam. Datuk Usyam dulu PAS, daripada PAS dia pergi ke Amanah. Ya, kalau lah nasib baik, saya tak pernah maki hamun orang PAS, saya tak pernah maki hamun orang Amanah. Jadi dapat berpeluk-peluk lah, kena berkawan. Lagi saya rasa Datuk Kamal pun pernah ada dalam beberapa majlis dengan saya. Ya. Boleh kata ke semua presiden parti ni saya dah jumpa. Ya. Termasuklah Tun Mahathir Mohamad. Ya. Saya wujudkan satu NGO pun atas Tun Mahathir juga pada ketika tu tak nak berlaku perpecahan bangsa Melayu dan sebagainya kan. Jadi saya pernah throw satu question, satu soalan kepada presiden ni. Ya.
Saya kata yang pecahkan 30 juta rakyat ni 10 orang je. 10 orang saja yang pecahkan 30 juta. Yang di bawah ni sebenarnya dia tak tahu apa-apa pun. Dia ikut yang di atas tu. Bukan tak tahu apa-apa, dia pun tahu tapi mematuhi. Inner politik nobody knows. Ya. Politik bukan yang main bola ni, bukan politik, itu program. Politik orang tak bicara tu. Politik di belakang pintu, di dalam bilik. Nobody knows. Macam kalau kita ingat macam mana kita cuba nak wujudkan kerajaan perpaduan zaman kerajaan gabungan zaman Datuk Seri Najib. Saya terlibat tu. Secara langsung saya terlibat. Tapi ada sedikit yang menyebabkan kejadian tu gagal. Kalau dia dah berlaku macam hari ni. Ya. So itu. Jadi saya rasa kita jangan main politik maki hamun. Macam you all pemuda UMNO kan. You pergi you cerita apa you boleh buat. How you nak pull the people, especially orang belia untuk bersama you, itu yang buat. Kalau you nak maki hamun hormat macam tu, kita kena dulu macam tu. So saya rasa yang tu dah tak sesuai politik macam tu. Ya, saudara, saya apa yang diutarakan akan dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Zahid Hamidi akan saya bicarakan malam nanti saya. Tapi petang ni sempena, sebab itu saya buat awal supaya warga kita, teman-teman yang bersiaran dengan saya dapat mengikuti perkembangan apa yang berlaku. Pagi tadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Ketua Pergerakan Pemuda Keadilan, Ketua Pergerakan, semua parti-parti, mewakili parti-parti, 19 buah parti saya, mereka telah pun mengutarakan hasrat anak muda supaya nak melihat negara ini pertama sekali dipimpin oleh orang muda. Memang betul pun sepatutnya saudara. Sebab baginda Imam Ghazali selalu mengatakan, kalau kamu mau mengetahui, mau melihat generasi akan datang, lihatlah pemudanya. Kalau pemudanya itu bijak, kalau pemudanya bahagia cekal, kalau pemudanya itu seorang yang mempunyai wawasan, maka generasi akan datang adalah generasi yang berwawasan. Jadi sebab itu apa yang dilontarkan oleh anak muda tadi, iaitu antara pemuda 19 parti dan juga mewakili Puteri UMNO, Puteri Keadilan, Puteri Amanah, Puteri DAP. Kalau you remember, reformasi ni adalah dibawa oleh Presiden Parti ketika dia Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Betul. Bukan Anwar bin Ibrahim. Ya. Datuk Seri Zahid yang reform dulu dalam Pemuda. Betul. Lepas tu dia kena heret Mahathir. Jangan kita marah bila dia buat sebut jadi intipati ucapan Ketua Wanita juga menzahirkan rasa hati, cita rasa wanita. Di semua pergerakan, semua buah parti itu mereka satukan dan dilontarkan dalam Dewan hari ini tadi. Sebentar lagi mereka juga akan berucap di hadapan Presiden Keadilan, Presiden UMNO, semua presiden-presiden parti akan hadir. Mereka akan mengutarakan pandangan, kehendak akar umbi bahawa sudah sampai masanya kita mengenepikan bukan soal politik matang, bukan politik sempurna, kita mengharapkan politik yang perpaduan. Ya, Saudara Ali? Ya. Jadi kita tidak mahu melihat warga kita dipecah-pecahkan. Divide and rule tidak lagi sesuai untuk politik. Politik hari ini adalah politik penyatuan. Macam mana Pak Saudara Ali? You bekas tentera. Ya, saya setuju dengan pendapat Datuk. Cakap kena kuat, banyak orang cakap dah ni. Saya bersetuju dengan pendapat Datuk kerana lebih kepada perpaduan rakyat di Malaysia hari ini berbagai kaum. Tak perlulah kita melaga-lagakan antara satu sama lain dari segi orang muda hari ini. Politik hari ini tak perlu macam Datuk Yusof Izzar cakap tadi, tak perlu kita maki hamun dan kita sepatutnya nak tunjuk nak tunjuk apakah orang muda hari ini, perjuangan orang muda mempertahankan negara kita ini. Ya, tu Datuk. Ya. Saudara pahlawan sejak kala, dia kata boleh, tapi yang tua-tua tu apa dia kata? Bangka. Ketua bangka tu. Ketua bangka tu kena buang dulu. Yang tua bangka. Kita boleh jawab tu. Boleh jawab. Saya sebelum Datuk Yusof nak jawab, saya nak jelaskan pada anda. Selalunya falsafah yang terbaik adalah yang muda menghormati yang tua dan yang tua akan menyayangi yang muda. Itu prinsipnya. Jangan kita kata tua bangka ni orang gatal saudara, tua keladi.
Itu yang pergi karaoke, yang pergi dangdut, itu tu bangka. Mari kita jawab sikit. Jangan tengok jawab. Jangan sabarlah, dua tusuk tak sabar ni sikit ni. Ini orang kota punya pandangan. Silakan tu. Sikit. Cakap kuat sikit tu. Yang pertama saya nak cakap pasal Kedah tadi. Ha. Saya kata Kedah Kerajaan Madani menang. Menang Menang. Saya juga rasa gitu. Saya baca di Kedah ni 2 parti je kuat. PAS, UMNO. Rekod UMNO tak habis lama. Ya. Dan dengan sokongan daripada Pakatan Harapan, saya yakin Kedah kita menang. Itu yang pertama. Yang kedua Ya. Kelantan. Bagaimana kerana politik Nik Abdul dengan Nik Amar berpisah. Ya. Tapi telah dibaikkan semula oleh Anwar bin Ibrahim. Dah satu kemarin. Kita kaji ketika Anwar dalam pembangkang. Siapa yang nak haramkan UMNO ni? Ya. Pak Syah cakap kepada saya, kita bergaduh bukan nak haram parti. Pasal punya kita nak kena haramkan parti. Ya. Jadi orang yang menyelamatkan UMNO pada ketika itu Anwar bin Ibrahim. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kesederhanaan ni, itu yang betul. Kesederhanaan ini. Jadi bab yang tua ni saya nak bagi tu. Kuat sikit, kuat. Dalam Pakatan Harapan yang tua Anwar Ibrahim seorang. Betul. Umur 76 tahun. Dengan kawan. Dengan kawan. Ya. Bawah ni semua muda. Ya. Tapi mereka masih belum ada pengalaman untuk memimpin negara. Sebab negara ni nak jadi presiden, nak jadi orang besar, dia kena dunia kenal dia, bukan dia kenal dunia. Datuk Kamal kenal dunia, tapi dunia tak kenal Datuk Kamal. So macam mana nak jadi Perdana Menteri Malaysia? Kepinga-pinga kita cari orang ni. Tapi hari ni kita ada presiden orang lama 88 yang dikenali dunia. Jadi Perdana Menteri, kenapa yang kita tak masuk? Ya. Saya tak faham tu. Jadi hari ni saya tengok dengan gabungan bersama UMNO ni tu. Saya baca UMNO. Ya. Saya baca UMNO Sebab kita orang UMNO. Yes, Ya. kita baca. Saya tak peduli yang lain-lain tu, saya baca UMNO. UMNO ni ada kekuatan pengundi Melayu, especially 2 bandar. Ya. Pakatan Harapan juga ada sebagian pengundi Melayu, bukan tak ada. Tapi di kota. Di kota dan dia mempunyai kekuatan bangsa lain di semua kawasan. Ya. Gabungan ini proven hari ni dalam masa 6 bulan KDNK kita 5.6%. Tak pernah berlaku tu. Ya. Melebihi sasaran. Jadi kenapa yang nak jahanamkan negara, yang sibuk nak tebuk atap ni apa hal lagi? Apakah bodoh punya pemimpin ni? Saya tak faham ni, kan? Saya Datuk Sob, saya minta maaf Mas. Ruangan saya ni saya tak suka membodohkan orang. Bukan tak bodoh orang tu, kita tak public, kita tak sebut nama tu. Saya minta maaf saudara ya. Saya kadang-kadang bila saya jemput teman-teman sebagai panel saya kadang-kadang terlajak. Izinkanlah mereka. Kadang-kadang maklum sajalah saya. Manusia ni bila dia marah dia lupa segala-galanya. Sebab itu kita kena kawal emosi kita sebaik mungkin. Dan pemimpin juga harus mempunyai emosi yang baik. Dan saya melihat bahawa apa yang dilontarkan oleh Datuk Yusof tu satu fakta. Saya katakan fakta figura. Saya kata faktanya benar, jumlahnya benar, iaitu keadilan dia banyak menguasai metropolitik, warga-warga metro, gated society, dan juga warga bukan bangsa Melayu. Dan sebab itu sesuai sangatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, selaku Timbalan Perdana Menteri. Beliau memegang portfolio Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ini perlu disantuni. Sebab itu saya selalu cakap, warga Felda, ingat apa yang ada di Felda itu adalah jasa UMNO. Jangan maki hamun UMNO. Rumah UMNO jangan dimaki. Nak marah selalu boleh marah. Marah Idris Yusof boleh, marah Tun Isah Samad boleh, marah Tazri Saleh Samad sebagai pengurusi Felda boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan dimarah UMNO sebab UMNO lah yang mencetuskan Felda ini, di mana begitu berjuta warga bangsa kita sudah pun mempunyai tanah daripada tak ada tanah. Dulu mana orang Melayu tak ada 10 ekar tanah, bukan senang. Selalu saya berpesan pada teman-teman generasi kedua, ketiga dan keempat, kalau boleh harta yang anda warisi daripada orang tua anda, jagalah, jangan tergadai, jangan dijual hanya kerana memikirkan keuntungan yang cepat. Sebab saya melihat kadang-kadang apa yang berlaku di Felda, adik-beradik berantakan untuk nak cepat-cepat, sedangkan jerih perihnya orang tua anda generasi pertama. Saya berkesempatan melawat kawasan Felda, rumah pisang sesikat, makan air, guna air daripada air hujan,
mandi air hujan, ambil air semaya tanah hujan, tu tak boleh jual. masak. Dia memang tidak boleh dijual, tetapi kadang-kadang ada pengkhianatan di kalangan pemimpin orang Melayu juga. Itu yang saya kadang-kadang tu saya memang nak maki, tapi tak boleh. Tanah wakaf. Dia Felda ni tak boleh di bawah akta. Sebenar-benarnya saya apa yang ada di bawah akta Felda itu sama juga di bawah akta Tanah Rizal Melayu. Tanah Rizal Melayu ini adalah wasiat Raja-Raja Melayu. 50% tanah di Semenanjung ini mesti dimiliki oleh orang Melayu, itu Tanah Rizal Melayu. Tapi akhirnya dijadikan tanah untuk orang bukan Melayu. Sebagaimana sekarang ini dah heboh berlaku di Siptalin. Kawasan itu dan leasehold jadi pula freehold. Apa nak jadi pada bangsa kita? Ini yang harus kita perjuangkan. Saya melihat kerajaan perpaduan ini harus memperjuangkan tentang untung nasib bangsa kita. Dan sebab itu saya bersama dengan saudara Ali daripada Jerai, beliau merupakan anggota tentera. Apa perasaan anda bila anda menyertai pasukan tentera dulu? Perasaan waktu itu? Tentulah perjuangan untuk mempertahankan negara, kedaulatan negara kita. Sila bagi pandangan anda. Sekarang anda dah jadi orang politik. Ya, Baju dah putih dah. Okey, ketika dulu saya semangat perjuangan daripada orang tua saya. Ya. Orang tua saya pun daripada bekas berjuang dari uniform juga. Dan kami adik-beradik ramai 14 adik-beradik, 5 orang menyertai anggota tentera. Ya. Jadi semangat perjuangan itulah yang meletakkan saya pada hari ini berada di politik untuk memperjuangkan hak-hak orang Melayu dan menegakkan negara ke landasan yang lebih baik daripada dulu. Kalau nak ikut daripada zaman kita dahulu dan hari ini cukup berbeza dari segi perjuangan. Mungkin orang-orang yang tak pernah berjuang, yang tak pernah duduk dalam kesusahan, budak-budak hari ini lahir di zaman yang orang kata dunia tanpa sepadan. Seperti mana yang kami berlaku dulu, kami dilahirkan pada orang kampung dan ingin perubahan dari segi ekonomi dan juga negara. Jadi saya pun sebagai seorang orang kampung yang berada, saya ni dan sebenarnya dilahir di Baling yang sebenarnya. Baling ya? Dilahirkan di Baling. Orang kuat Aziz Rahim. Ya, bukan. Saya lahir di Baling tapi saya duduk di Padang Serai. Yang sebenarnya sepadan. Dulu yang saya duduk ni Merbah Pulas ini duduk di kawasan Baling. Merbah Pulas ya? Dulu Merbah Pulas. Saya ni berada dia masuk di Parlimen Padang Serai ni, dia masuk separuh daripada Baling. Bila sepadan semula ni, kampung saya sendiri berada di Baling. Jadi rumah saya ni berada di Padang Serai, sepadan. Masih lagi duduk sana? Masih lagi warga desa? Jadi saya warga desa, anak kampung. Masih buat pendang, potong getah. Rumah tu tak ada kampung. Tapi rumah saudara besar, di taman. Rumah taman. Orang kata Perumahan paling besar di Padang Serai tempat dia lah tu. ya, memang dia. Rumah saya dekat dengan yang dikatakan nak buat lapangan terbang tu. Uding high-tech. Tapi dekat dengan kampung saya saja. Saya sekolah pun di situ. Sepadan saja. Orang kampung saya dengan di pekan yang saya duduk Maknanya ini pun PRN sepadan. boleh bertanding ke tu? InsyaAllah kalau diberi peluang, insyaAllah. Berapa usia tu? Sekarang ni baru 54 tu. Muda lagi. 54, kalau tukar dia 45. Isteri berapa isteri? Isteri satu. Dia bukan dia takut isteri, tapi isteri tak takut dia. Kadang-kadang askar pun kena cekah dengan bini lagi. Dia general balik rumah jadi Batman. Tak, secara kita berbicara melawak juga secara dalam kita berbicara ini soal perjuangan. Sebab itu petang ini saya buat special sikit. Dan saya yakin malam nanti saya akan mengulas apa yang berlaku tentang Dewan Merdeka ni. Dan teman-teman 1000 lebih dah sekarang ni, 1.2 sekarang ni yang ada bersama-sama dengan kita yang mendengar live daripada ini Pusat Dagangan Dunia Putra ni. Saya berkeyakinan anda mendapat sedikit informasi apa yang berlaku. Tadi ketua wanita saya melihat yang mewakili daripada parti DAP, dia pun bercakap terus terang. Dia sudah benci dengan politik rasif, kerana dia mengatakan dia tinggal dalam sebuah kawasan perumahan di mana cuma dia lah gated society lah. Dia mewakili warga mereka nak melihat kedamaian. Orang nak berdamai, kita nak bergaduh apa hal?
Dan saya juga terpanggil sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan waktu pertemuan antara Nik Abdul dengan Nik Omar di Kelantan kemarin. So beliau mengharapkan kalau boleh Haji pun nak baik dengan kita pun boleh. Artinya warga PAS juga dia akan. Sebab itu sekarang ni di Kelantan saya dipahamkan. Tadi saudara Ali bagi tahu bahawa di Kedah cuma yang ramai pengaruhnya antara PAS dengan UMNO. Tetapi di Kelantan kabarnya warga-warga PAS sudah pun lebih seronok kalau dapat menyertai gabungan perpaduan ini. Bukan kerajaan, mereka bukan soal nak jadi orang kerajaan, mereka nak menyertai dalam gabungan demi lestari kehidupan rakyat. Jadi itu yang dilontarkan oleh wanita daripada mewakili 19 buah parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan ini. Begitu juga Puteri menuntut agar kalau boleh lihatlah masa depan mereka. Ni anak-anak dara semua ni macam tu. Ada juga yang dah kahwin. Tapi kebanyakan puteri ni anak-anak dara. Mereka juga memikirkan, bukan memikirkan soal jodoh, tapi memikirkan bagaimana masa depan mereka. Jodoh fikir kat tu. Jodoh itu pula pada mereka saya tak tahulah. Datuk kalau dah tengok itu tak tahulah. Kan? Tapi resis memang dah tak boleh lah. Sekarang resis sudah tidak ada tempat lagi di negara kita ni. Sebab kita sekarang ni saudara, di Kuala Lumpur sebagai contoh, saya dulu duduk kat London selalu pakai tube. Sekarang ni naik LRT lah. LRT, MRT, prasarana mengujudkan segala-galanya. Dan tak lama lagi Kuala Lumpur ke Kota Baru Kelantan dalam masa 3 jam je. Tak ada lagi nak kena jam, traffic jam dan sebagainya. Tunggu sampai 8 jam. Macam tu macam mana kita nak resist? Kita sendiri sekolah bercampur. Sekolah dah jenis kebangsaan. Kita ada Cina, India dan sebagainya contoh. Kita ni pun kahwin, ada isteri kita Kadazan, ada isteri kita Bugis, ada isteri kita Punjab, Cina. Jadi macam mana you nak resist? You nak balun contoh you nak balun. Ada juga di kalangan timbalan menteri-menteri UMNO yang keluarga di Cina. Dia Islam tapi dia keturunan dia Cina sebab dia dibela. Takkan dia sanggup nak balun keluarga dia. Keluarga di Cina. Contoh gitu. Jadi saya tak nampak ada kawan kata tak adanya PAS nak ikut kita. Kalau DAP ada, saya berhairan satu saja. Kalau PAS memberi alasan kerana adanya DAP, UMNO tak pernah berpeluk dengan DAP dulu. PAS yang cium dulu. Sebab saya bukan nak memulangkan paku buah keras. Tapi dia jangan lupa bahawa dalam Perikatan Nasional tu ada gerakan. Kalau nak ikut resis, gerakan lebih resis lagi. Sila buka semak buku sejarah, semak kertas putih waktu dibentangkan di Parlimen. Kalau PAS nak balik bersama kita pun bagus. Kita bagus juga. Jadi senang kita buat kerja sebenarnya. Kawan-kawan kita yang dalam bersatu tu nak patah balik tak ada masalah. Yang penting hari ni kerajaan dan rakyat, bukan individu. Kalau kita tengok rekod, you pemimpin you tak betul, out you go. Rakyat dah boleh buat dah. Dulu rakyat dia tengok pemimpin, tapi di Kuala Lumpur tu daripada dulu kan 80s kita tak pernah, bukanlah kita tak hormat menteri ni, tapi menteri kalau action kita terkajang pintu je. Kalau di Kuala Lumpur because saya bapak saya bawa saya dulu wawa kan. Itu kadang bukan kita tak hormat pemimpin ni, tapi kita tak boleh overdo. Bila kita overdo, diorang tekan kita balik. Sedangkan kita yang undi diorang, kita yang pilih diorang, kita pula nak takut dengan diorang. Apa hal? Contoh gitu. Saudara Edi Tahir, saya pergi Kuala Lumpur 2 jam. 1 jam tangan kanan, 1 jam tangan kiri. Pakai 2 jam. Saya kadang-kadang saya di mana tu kalau 2 jam? Betul. 2 jam ataupun 2 arloji. Bahasa yang tepatnya arloji. Tapi saya tengok ni adalah numbers pegawai menteri ni yang betul-betul bekerja tau. Senang dihubungi, jawab telefon cepat. Ada, bukan tak ada. Tapi kalau boleh kita nak semua pegawai menteri ni jangan diorang jadi menteri. Menteri kita faham lah, kadang-kadang tak sibuk pun buat sibuk, tak apalah. Tapi pegawai dia ni kalau boleh biar semua tu faker tau, cepat jawab telefon tu, WhatsApp jawab. Kita bukan nak minta korang duit, nak tolong hal rakyat juga. Contoh gitu. Jadi kadang-kadang kita nak buat appointment, kita tak mau serbu korang marah. Jadi jawab. Jadi secara tak langsung bila kita berkhidmat dengan menteri
pegawai ini merupakan jambatan tau. Menteri sibuk. Betul. Jadi diorang main peranan besar untuk menjaga bos diorang tu. Ya, kadang-kadang dia tu lebih kuat, lebih besar daripada menteri. Ini yang masalah tu yang berlaku ni, yang banyak rakyat komplain. Sebab masa kempen, you come to my office bla 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 bila. So ini kita harap supaya benda ini petang ini tu, Ya. yang pertama kita tak nak lah yang dengar-dengar ni maki hamun, kita stop semua tu. Orang maki pun sama-sama bangsa kita buat apa. Ya. Kemudian pemimpin Melayu ni kita hormat. Semua yang ada kat atas ni pemimpin Melayu. Yang bukan Melayu berapa persen je. Diorang tak akan boleh buat apa-apa. Okey. Ketiga, kita minta kalau boleh semua pegawai-pegawai menteri ni mulai malam ni bubar lah. Ya. Bubar lah. Kalau nak negara elok, nak orang hormat, bubar lah. Itu je. Secara kenapa lah saya nampak ini anak muda lah, masih lagi mengutarakan pandangan, maki hamun, carut-mencarut. Ini bukan budaya kita, saudara. Kata UMNO ini, kata pemimpin itu, pemimpin ini. Apa salahnya? Saya hairan masih lagi kita didengungkan, didogmakan dalam fikiran kita ini sesuatu yang benda tak betul. Kenapa cari dosa kering, saudara? Saudara Hashim Ali, apa khabar? Dan satu bangsa kita tu, Ya. Datuk orang lama kan, tak betul Datuk betul kan. Diorang mudah menjatuhkan hukum tu. Itu memanglah. Bila keluar cerita, mat didapati berkaluan. Sedangkan yang mat keluar tu mak dia. Semua percaya. Habis satu kampung, satu negeri, mat kena terkajang keluar daripada kampung. Mudah jatuh hukum. Budak-budak hari ini dia lebih percaya kepada media massa. Dia tak kena cek dulu daripada mana yang dari sumber-sumber yang boleh dipercayai. Sedangkan orang Melayu ini dan orang Islam kahnya kata didikan agama itu daripada dulu lagi telah diterap menyatakan bahawasanya hendaklah kita cek dulu daripada mananya berita itu fitnah kata. Tapi saya tengok hari ini budak-budak hari ini celek mata saja lihat ni telefon, tengok TikTok, tengok Facebook. Jadi mereka cepat percaya. Mereka tidak cek dulu seperti orang dulu kena. Contoh yang baru ni lah, bila yang pelakon tu yang dia nak ambil video tu, PM duduk dalam kat belakang. Ya. Dia rempuh, PM bukan PM rempuh dia. Dia duduk riba-riba kan. Dah orang balun PM. Iyalah. Balun. Saya ada 2-3 perkara dalam persoalan ini. Apabila rakyat mudah mempercayai persepsi satu. Yang kedua, saya lihatlah ini teman-teman yang menyertai parti yang bukan dalam perpaduan, mati dalam PPM, mati dalam PAS. Saya marah sangat pada Zaid Hamidi ni apa hal? Zaid Hamidi dia membuat keputusan, bukan keputusan dia. Saudara kata tolak Zaid Hamidi mau menang UMNO. Saya tidak nampak begitu. Saudara mahu melihat berlaku kekucakan dalam UMNO. Apa saya nak tanya satu saja, salah apa? Itu saya selalu bertanya, apa salah? Tolong bagi tahu pada saya kesalahan apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO pada anda. Mereka anda benci sangat-sangat pada Presiden UMNO kami ni. Sedangkan daripada 3.7 juta ahli UMNO, 95% bersama dengan beliau. Anda marah apabila anda mendengar kenyataan-kenyataan daripada orang tak suka dengan Zaid. Tapi anda percaya kes dia masih lagi dibicarakan, bukan kata tutup. Yang kedua, isunya bila orang kata dia rasuah tang mana? Apa kementerian dia jaga yang dia buat terlibat dalam rasuah? Nak kata sakau duit siapa dia sakau? Waktu pembicaraan, saya nak bagi tahu saudara, mungkin orang tak tahu. Yang mereka kutip adalah kenyataan daripada pendakwa raya. Bila pendakwa raya mengatakan bahawa kamu ambil duit anak yatim daripada Yayasan Akabudi ini untuk bayar road tax, bayar duit kredit kad. Sebenar-benarnya itu bukan kesalahan dia, itu kesalahan pegawai dia. Dan Yayasan Akabudi itu duit dia 100%, jumlahnya 120 juta. Ini fakta ni. Tapi dinafikan. Selama ini pun dari segi Akabudi ini pun bukan buat benda-benda yang tak baik. Ya. Buat masjid, buat tahfiz. Boleh macam-macam. Duit dia punya hal lah. Tapi itulah dituduh semua. Dan kemudian saya tahu mereka benci dan marah pada Zaid Hamidi kerana bersetuju untuk bersama dengan Anwar Ibrahim dan menghalang seramai 10 orang ahli parlimen daripada UMNO untuk bersama dengan Tan Sri Muhyiddin untuk jadikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu kesalahan pada mereka. Dosa yang paling besar yang seolah tidak boleh diampunkan. Bagi saya nak main politik ni bercakaplah dengan fakta, saudara. Dan
Kuranglah anda nak kata apa pun, saudara. Saudara Edi Tahir, saya masih tak setuju pengundi 18 layak mengundi. Saya kata beginilah, saudara. Soal keputusan dah dibuat. Akta sudah diwujudkan. Parlimen telah pun memutuskan. Jadi kita lalu bila mereka dah terima sebagai akta, terimalah. Undi 18 ni tu. Ya. Mungkin ketika umur 18 tu dia sedikit kelang kabut. After one term dia dah tahu apa dia nak buat tau. Betul. 18 tahun is a training ground untuk dia mengundi. Ya. Mungkin dia akan minta bantuan mak bapak dia. Ya. Dia akan tanya, abah, kita nak undi siapa, bah? Contoh. Ya. But next term dia dah decide. Dia dah decide. Ha. And most of them lepas one term dia dah keluar universiti. Dia dah boleh ada pemikiran tinggi tu. Ya. Dia ada one yang akan take over the country. Akan datang. Betul. Apa nak? Kita kena bagi peluang. Tak, saya tak nampak. Memanglah orang menyalahkan, menyalahkan anak muda. Betul. Kalau ada ikut kata Datuk Lukman Adam lah, anak muda dapat duit. Mana hubungi saya selalulah, bila saya buat live ada kawan telefon, kalau saya tak jawab tak boleh. Datuk Sob. Ya. Bukan. Mana lagi kawan-kawan kita tapi yang ni saya tak nampak banyak tulisan ni, tapi saya tak nampak, saya tak boleh nak baca. Tu dia banyak tulisannya. Gabungan terbaik. PNBH, DPS. Ada ke dia kata kita ada jawatan? Sebab itulah kita buat semua ni betul je. Saudara, apabila saudara mengatakan saya dapat jawatan, sebab itu saya mengatakan semua betul, saudara adalah orang yang paling salah dalam hidup ini. Saya tidak memegang sebarang jawatan kecuali dalam jawatan pertubuhan UMNO veteran. Itu saja, saudara, tak ada. Saya tidak memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan, saya tak jadi apa-apa pun, dan saya berniaga sendiri. Tak ada saudara. Saya minta maaf lah saudara kalau saudara tuduh saya dapat jawatan. Dan saya buat live ni saudara, duit saya sendiri, bukan dapat duit siapa-siapa pun, tak ada siapa sponsor. Kadang-kadang sebab itu saya lebih senang berbual dengan teman-teman Marhain. Kalau saya panggil menteri datang, orang kata pula menteri sponsor. Ya, betul. Tak macam tu saudara Ali. Ya, betul. Suara hilang, macam mana lah saya nak buat saudara. Saya tak boleh nak buat apa lah. Sebab saya tahu apa yang ada sekarang ni, notifikasi yang atas dia tu tak bergerak, itu aja. Sedangkan saya tahu ribuan sudah mendengar. Yang ini buat 1.5 ribu yang ada. Dan saya yakin saat-saat ini sambil-sambil anda duduk di rumah nak tahu juga apa perkembangan di Putra World Trade Center. Sekali lagi saya nak jelas pada saudara, saat ini berhimpunnya pemimpin-pemimpin politik daripada semua parti. Kalau peringkat pemudanya di peringkat bahagian, Ketua Pemuda Bahagian, Jawatan Kesepuluh Bahagian, Puteri UMNO, wanita UMNO, Putra UMNO dan pimpinan UMNO sendiri. Begitu juga parti-parti lain daripada Keadilan, AMK, daripada Parti Amanah sendiri. Semua ada di sini hari ini, saudara. Hari ini hari paling bersejarah bahawa pemimpin-pemimpin peringkat atasan mereka berhimpun hari ini. Ini saudara satu benda yang saya rasa lah. Saya lihat tadi dekat Dewan Dewan Merdeka tadi, ratusan warga media bukan dalam negeri saja, di luar negara, sebab mereka pun nak tahu. Mereka juga nak tahu perkembangan apakah yang berlaku sekarang di Dewan Merdeka, sebab pelabur-pelabur dari luar negara juga nak tahu sejauh mana benarnya bahawa apakah kerajaan yang ada ini kononnya stabil ataupun tidak, macam orang mendakwa itu dan ini. Dan mereka juga mau melihat dan akan melaporkan. Kita mendoakan sesuatu yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar lagi untuk warga bangsa kita sekarang. Saya nampak Datuk Usuk dia tengok jam. Sabarlah Datuk. Aduh. Belum habis lagi. Kita dengar pandangan Saudara Ali apa pula. Ini apa kata ni? Saudara Mito. Pembangkang meletak kesalahan ke atas Zahid kerana bersetuju membentuk kerajaan. Itu Saudara Mito benar. Itulah sebabnya mereka merasakan satu dendam yang tidak boleh dihapuskan. Kerana Zahid, maka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri.
Sebab itu Zahid perlu dihapuskan. Zahid perlu dibalun sebaik mungkin. Itu pandangan mereka. Pulang pasal. Tapi kalau kita tengok perubahan kerajaan ini berlaku atas kesombongan Mahyudin bin Yassin. Itu faktanya. Kalau Mahyudin tidak sombong, UMNO dah setuju kekal jadi pembangkang. Betul. Kerana Mahyudin sombong. Kalau Mahyudin tak sombong, mungkin Azmin dah jadi Timbalan Perdana Menteri. Azmin tak, dia Atau kalah. Hamzah jadi Timbalan Perdana Menteri. Betul. Atau Peja jadi Timbalan Menteri. Contohlah. Betul lah. Tapi kerana kesombongan Mahyudin, yang dia nak jadi PM lagi sekali, hancur the whole party. Oja, apa kata soal ni? Okey. Kuat sikit cakap, kuat Ini sikit. Semangat pendapat ni. saya, bagilah peluang pada kerajaan Madani ini dan untuk meneruskan masa depan kita, peluang untuk sampai bagilah habis penggal 5 tahun lepas ini. Kalau rakyat rasa kerajaan ini tidak baik, boleh buat tukar semula. Hemat 6 minggu dah 56% dah kini. Ya. Dah, ini kenyataan. Kita tunggu 5 tahun. Sebab apa? Politik hari ini pasal apa? Hari-hari main politik saja. Sepatutnya kita membina negara, menjayakan kerajaan pada hari ini. Berilah kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menerajui kerajaan Madani pada hari ini. Sekian, terima kasih. Dok, macam mana dok? Ini 126 lah, 127 lah. Dia best Saya yang pertama saya kekal supaya kita amalkan politik sihat. Ya. Jangan maki hamun lah. Satu. Kedua, kita kekal dan ingat bahawa pemimpin di atas ni semua bangsa Melayu. Jadi kita kena hormat pemimpin Melayu ni. Okey, inti saya minta lah pengikut kita, sahabat-sahabat kita kekal begitu. Kalau Datuk Kamal Amir tengok, apabila kes 126 Datuk Seri Anwar cabar untuk bawa ke Parlimen, the next day Peja kata tak ada, kami ada 74 saja. Ya, kami 74 dan kami kekal pembangkang. Right? So saya rasa tak payahlah kita kelang kabut bagi rakyat susah kan. Nampak raya baru ni kalau kita sedar tak sedar, tak ada isu barang tak cukup. Barang cukup. Semua ada. Cuma mahal. Mahal ini keadaan dah berlaku. Jadi kita nak kena cari mafia-mafia barang ni. Datuk sentuh tadi pasal barang ni. Pernahkah Datuk tengok barang ni harga turun? Tak pernah lagi. Saya kalau saya tengok tu zaman remaja kita 1986 perang Teluk. Ya. Okey? Nah, apa kalau ingat 1986 perang Teluk. Ya. Minyak naik. Kerajaan stabil, minyak tak pernah turun pun sampai hari ni. Duk naik. Mana ada Itu mana kata negara makin maju. kan? Tapi apa pun, apa betul pada saya lah. Kita ni orang Melayu. Kita ada culture kita tu, kita ada budaya kita. Jadi kita kekalkan politik sihat. Kalau tak setuju tak apa, you bagi tahu kenapa you tak setuju. Tak, selalu saya katakan macam tu. kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan kita boleh lah ada simple debate. Tak payah maki tu, maki buat apa, tak ada ke mana. Ya. Kita ucap selamat datang kepada saudara Zamil, sahabat saya dari Pulau Pinang. Cuma saya nak pesan pada dia jangan maki orang ya. Saya lihat datang Zamil Ibrahim ni dia mula nak maki orang. Kita mau main cantik. Proven 24 tahun dulu Mat boleh jadi saksi. Kita kena maki tu. Ya. Zamil pun pernah ikut kita awal-awal dulu. Betul tak? Tapi hari ni kita bergabung cantik dulu. Kalau kita dah maki hamu mana tak tu? Betul. Nah, saya bukan apa-apa. Saya suka dengan Zamil ni sebab dia ni seokok ke dia punya hal lah. Tetapi saya suka beliau kerana beliau merupakan. Kalau Zamil baik duduk sini. Saya nak ke ni. Aku nak pergi surau. Tak nak duduk belakang. Orang suruh semayang ni tak nak semayang. Apa dia tu? Okey. Saya gembira sebab bersama dengan saya Datuk Zamil Ibrahim ni, dia juga merupakan orang keadilan. Jangan lupa saya. Saya mengikuti sejarahnya. Daripada UMNO dia masuk keadilan. Bagan Narak dia balon kita dulu saya. Kemudian dia keluar keadilan, dia masuk UMNO. Takkan nak Bagan Narak pula nak balon keadilan? Tak baiklah saudara. Lepas satu-satu. Sila bagi penjelasan anda pada pertemuan hari ini. Yang penting hari ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap kena kuat. Hari ini kita rasa gembira macam saya bekas pimpinan Exco, Ketua Pemuda PKR Kedah dan juga Exco Pemuda PKR Pusat. Jadi hari ini juga kita bertemu rakan-rakan lama. Kuat sikit saudara. Nanti orang tak suara tak dengar. Dengar. Cuma lah ni saya agak tadi masuk dewan tadi tu saya rasa macam geli hati pun ada, terkejut pun ada. Macam rasa tak sangka pun ada, semua ada. Sebab di dewan ini juga kita pernah menyebut no DAP, no PKR.
hari ni pemimpin DAP berucap dia kata ini kata politik Malaysia ni dia punya kesenian tau. Kita pun agak, jadi hari ni kadang-kadang saya terfikir di hati saya nak terlibat Sanusi, nak terlibat Haji Hadi lebih-lebih, takut dekat-dekat pilihan raya kita pergi kawan pula. Saya rasa politik Malaysia ni terlampau berseni. Ya. Sampai kita pun last kali kita yang nampak jahat, hak lain tak jahat. Kita pasal bahagian tibai. Ya. Jadi hari ini kita nak bawa politik damai, politik elok-elok. Kita bawa cerita parti kita. Jadi sekarang ni kita berada dalam kerajaan perpaduan. Ya. Hari ini semua pimpinan dan ahli kerajaan ini dalam parti masing-masing hadir. Jadi hari ini kita nampak kemesraan tu baik. Ya. Sebab PKR ini juga asalnya dari UMNO. Ya. Tonggak dalam Pakatan Harapan ni PKR. Ya. PKR ni asal UMNO. Bersatu dulu pun UMNO, PAS dulu pun UMNO. Ya. Jadi hari ini kita balik macam Saifuddin Nasution. Bekas Setiausaha Pemuda UMNO. Ya. Jadi hari ini kita datang, kita pun dah tahu semua masing-masing, kita jaga elok-elok lah. Itu lah. Jangan ada bergaduh lah. Jangan bergaduh. Maintain perpaduan ini ke arah yang lebih baik. Jangan sekali lagi buat duduk atas pentas. Dulu duduk atas pentas dengan PAS. Tiba-tiba hari ini duduk dengan Pakatan Harapan. Takut lusa pula dengan mana pula kita tak tahu lah. Jadi bagi steady lah pasal rakyat. Duduk tengok kelakuan, tingkah laku, sistem yang dibawa oleh kerajaan maupun parti masing-masing. Jangan bagi nanti satu peringkat rakyat di bawah pengundi-pengundi malas nak pergi undi. Sagi macam ni, sagi macam tu. Tolong kekalkan. Kalau kata hari ini kita kekalkan perpaduan ini, kita kekalkan untuk tempoh-tempoh. Kalau boleh agak lama lah. Ni jangan tempoh pilihan raya akan datang ni tutup buku. Ada baru pula lah. Kerajaan milenium ke apa mana kita tahu. Baru pula. Tapi Datuk tengok sendiri dah. Okey, Saudari. Kuat sikit, kuat sikit. Pemimpin-pemimpin yang berada di pimpinan kerajaan pada hari ini semuanya berasal daripada DNA UMNO. Termasuk Tan Sri Muhyiddin kah, daripada Najib Tun Razak dulu, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, Datuk semuanya daripada UMNO itu sendiri. Jadi saya pun tak tahulah. Saya nak tambah sikit. Perdana Menteri Malaysia yang pertama sehingga ke hari ini semua DNA UMNO. Ya. Jadi mana UMNO itu hebat. Mana Allah bagi peluang, beri keyakinan kepada orang-orang kita ni. Khasnya perjuangan UMNO ini, mana UMNO ni di landasan yang betul. Jadi sesuai lah rumah UMNO ini jadikan rumah pertemuan semua parti-parti untuk hari bersejarah ini. Tak mustahil PAS itu akan kembali kepada UMNO balik. Dulu mereka pun daripada DNA UMNO. Sebab sejarahnya daripada awal pembentukan negara ini, sejak kita mencapai kemerdekaan, Perdana Menteri Malaysia datang daripada UMNO. Daripada Tengku Abdul Rahman, datang Tun Razak, datang Tun Zain Ol, datang Dr. Mahathir sendiri, kemudian datang Pak Lah, kemudian datang Nasir Najib, kemudian patah balik Dr. Mahathir, Lepas tu Tan Sri Muhyiddin, datang pula Tan Sri Muhyiddin, datang pula Ismail Sabri dan Anwar Ibrahim. Semua bekas pemimpin daripada UMNO. Artinya rumah UMNO ini adalah rumah keramat yang melahirkan Perdana Menteri Malaysia. Tempatnya perpaduan. Sebab itu saya tak setuju kalau orang marah UMNO. Nak marah pemimpin UMNO, balon, tak ada masalah. Jangan marah UMNO. Jangan marah rumah UMNO. Rumah tak salah. Rumah tak salah. Ada orang marah UMNO ada. Saya tengok kadang-kadang orang kata UMNO begitu, UMNO ni begini. UMNO saja yang salah. UMNO tak salah pun. Yang salah individu tertentu. Betul. Mungkin orang panggil apa, mereka merasakan. Buat sikit cakap. Mereka merasakan mereka dikhianati. Tetapi yang sebenarnya UMNO ni membawa budaya pendamaian. Cuma cara bawa tu. Mungkin ada akar undi pemimpin tertentu. Tak, bila saudara kata UMNO mengkhianati, masa bila UMNO mengkhianati orang Melayu? Tolong bagi saya satu contoh. Satu daripada berkatalah beribu orang daripada satu pengkhianatan UMNO terhadap orang Melayu. Tolong bagi saya satu. Tak, mereka merasakan bergabung dengan DAP ini. Sebab itu bukan UMNO. Itu pemimpin. Saudara, akar undi di bawah, cawangan di lahat Datuk. Saudara, sebelum saya nak balon orang, kena jelas saudara, itu bukan UMNO. Yang melakukan apa semua itu pemimpin.
pemimpin melihat perkembangan politik, perlu ada perubahan dan semangat dalam lestari politik hari ini. Jadi membawa satu keputusan untuk perdamaian. Okey, tapi bukan sebab saya kata, saya minta satu contoh. UMNO mengkhianati orang Melayu. Tak ada. Saya tarik balik kenyataan saya. Okey, terima kasih. Pertama kali saya rasa Zamir Ibrahim yang kita kenal dengan Balun, dia tarik balik statement dia. Alhamdulillah. Dari segi Ya. bukan UMNO pergi pindah DAP. Ya. Dia sebenarnya Pakatan Harapan. Dia mengikut daripada satu lagi titah panduan. Tak, saya nak jelaskan kalau orang tak faham ni. Sebab tak faham. waktu saja Tan Sri Muhyiddin Ya. menolak untuk bersama mewujudkan kerajaan perpaduan dua ni, UMNO kekal nak jadi pembangkang. Ya. Dengan kita ada kita sedar diri lah. Dan rakyat dah Kita tak ada nak 30. kita. Dengan 30 kursi aja. Okeylah duduk sebelah. Tapi bila Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh duduk semeja. Tinggal istana begitu saja. Mengatakan tak bersetuju. Okey, akhirnya dipanggil pula UMNO. Banyak orang tak tahu saudara, ini sejarah. Saya nak bagi tahu saudara. Ini sejarah yang perlu kita hayati benar. Sebab itu orang marah sangat dengan Zaid Hamidi. Bila selesai Datuk Seri Anwar Ibrahim itu Pakatan Harapan panggil Presiden UMNO mewakili Barisan Nasional untuk berunding. Dia mengelontarkan satu persoalan. Kerana waktu itu ada DAP, ada Amanah, ada PKR. Datuk Seri Zahid tanya pada pemimpin ini, kami nak 4. Pertama, Raja-Raja Melayu dihormati. Yang kedua, agama Islam itu agama resmi negara. Yang ketiga, ini bahasa Melayu mesti dipertahankan. Dan yang keempat ini paling penting, hak keistimewaan orang-orang Melayu dipertahankan. Okey? Itu 4. Jadi bila saja beliau melontarkan begitu, belum pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab, terus Anthony Loke mewakili parti DAP, dia kata kami setuju kerana itu adalah dalam perlembagaan dan kami akan sentiasa menghormati 4 perkara yang saudara lontarkan itu. Pun belum pasti lagi. Datuk saya kata okey, terima kasih, dia balik, belum lagi buat keputusan sebab nak adakan pertemuan Saint Regis dengan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Jadi dalam berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin dan kumpulannya, bertanya lagi Datuk Zaid, apa pandangan you all terhadap 4 perkara tadi? Hak keistimewaan orang Melayu, Raja-Raja Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu. Mereka menjawab, kami boleh pertimbangkan. Saudara bayangkanlah, satu bersetuju, satu pertimbangkan. Mana nak pilih dulu? Sebab itu akhirnya Presiden UMNO memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu realiti saya. Saya tak tahu lah itu yang diceritakan oleh Presiden UMNO. Kita sekarang sebab itu dia marah sangat. Yang marah Zaid Hamidi apa? Hal itu saya kata tadi. Saudara Zaid, Saudara Zamir, tolong bagi tahu Saudara Zamir. Saudara juga mesti tahu cerita ni. Ya, maksud saya di sini ketika kita memilih, apabila kita memilih untuk bersama dengan, cakap kuat sikit ke? apabila kita memilih untuk bersama Pakatan Harapan, saya tak salahkan pimpinan di atas. Tetapi agensi-agensi tertentu di dalam UMNO, terutama sekali bahagian penerangan, tidak menerangkan dengan begitu jelas seperti mana Datuk terangkan tadi kepada akar umbi. Akar umbi tidak mendapat penjelasan yang baik tentang isu kenapa kita bersama dengan Pakatan Harapan. Sedangkan itu ada disahkan oleh Presiden. Betul. Tetapi apa nama bidang agensi tertentu, biro penerangan ke biro tertentu tidak ambil ketetapan ataupun ucapan Presiden ni untuk sampai ke bawah. Sebab ketika itu pemilihan sedang nak berlaku. Isu pemilihan, siapa nak pilih ketua bahagian diutamakan dahulu daripada isu kita bersama dengan. Saudara pakai baju Gucci hari ni hari ni Gucci ada kelas lah. Manalah. Saya baju putih biasa aja. Dia orang cakap putih, saya bawa baju putih, tiba-tiba ada yang ni jalan. Collar tu macam collar keadilan lah. Ada sikit lah. Rindu tu ada. Masuk UMNO tapi jiwa masih ada keadilan. Rindu tu ada juga. Cuma jangan bawa perangai pelik-pelik bukan perangai keadilan nak pakai orang. Dia orang cuma reformasi je. Macam mana saudara? Kita rindu pandangan saudara Zamir Ibrahim sebab saudara Zamir terkenal dengan kenyataan-kenyataan yang saya lihat agak keras dan lantang. Dan persoalan begini saudara tidak dilihat membela Presiden UMNO. Kenapa saya tak bela? Dia adalah big brother I. Okey. Datuk Zahid adalah my big brother. Cuma suara Datuk Zahid ini tidak dibawa
dengan begitu jelas ke bawah. Jadi sekarang ini yang tak puas hati, yang rasa tak dapat maklumat yang jelas adalah di peringkat cawangan-cawangan. Cawangan-cawangan yang banyak akan bertugas dengan parti. Mereka tak dapat. Jadi dia orang nak bagi tahu dekat rakyat, dekat pengundi macam mana. Ini yang patut pihak Ketua Penerangan Pusat, Penerangan Bahagian Penerangan Negeri ambil maklum perkara ini. Sebab ini saya pasti akan ditanya oleh akar umbi UMNO yang akan bertugas terutama sekali di 6 negeri yang kita akan hadapi pilihan raya nanti. Tolong bagi penjelasan, sebab di bawah akan tanya, ini kenapa you orang pilih ni apa semua? Kenapa bersama dengan mereka akan tanya. Sebab isunya dia mengatakan bahawa bersama dengan Pakatan Harapan itu seolah-olah menolak Islam. Sebab Perikatan Nasional kononnya Islam. Cuma saya selalu katakan, jangan lupa dalam Perikatan Nasional itu ada parti, ada gerakan yang lebih saubonis. Orang Penang tahu sangatlah sejarah gerakan kita malas nak bangkit. Saya dipahamkan mereka lebih kasar daripada DAP dahulu. Lebih zaman Lim Chong Yu, lebih teruk lagi orang Penang. Saya tak yakin warga bangsa kita boleh memaafkan Lim Chong Yu daripada MCA dengan ada DAP. Sebab orang Pulau Pinang berapa ramai yang tersingkir daripada Pulau Mutiara. Itu zamannya, tetapi atas jiwa besar Tun Razak mengundang gerakan menyertai Barisan Nasional. Ada gerakan menyertai Barisan Nasional di satu ni boleh pula. Kenapa sekarang tak boleh? Itu permasalahan yang selalu saya lontarkan. What say you, Pakatan Tentera? Jadi pendapat saya, isu-isu ni sengaja dipermainkan untuk menjatuhkan presiden kerana Datuk Seri Zahid Hamidi. Kerana dendam kesemat yang pemimpin-pemimpin tentu dalam UMNO sendiri dan juga telah keluar daripada UMNO begitu dengki, sakit hati kepada Datuk Seri Zahid Hamidi jadi presiden pada hari ini, dan ada cubaan untuk menjatuhkan beliau. Jadi ini pandangan saya lah. Jadi kalau kita perlu buanglah pengkhianat-pengkhianat ini daripada duduk di dalam UMNO. Buat apa duduk dalam UMNO tidak menyokong UMNO itu sendiri. Jadi selama ini orang kata UMNO ni banyak sangat berjasa kepada negara Malaysia pada hari ini. Boleh saya jelaskan macam mana boleh peralihan sokongan daripada UMNO di Kedah lah, Kedah. Daripada UMNO boleh berubah angin pada parti PAS dengan PBM. Boleh saya jelaskan? Sebenarnya dari segi isu tadi dah saya cakap tadi, isu pribadi dari kalangan pemimpin tertentu yang dituduh rasuah. Contoh dia telah membawa benda-benda ni khasnya orang Melayu di negeri Kedah ni yang tak menyokong kepada UMNO khasnya, sedangkan Kedah ini ditahu dah berapa lama dah UMNO memerintah. Jadi saya rasa sengaja dipermainkan oleh pihak pembangkang khasnya untuk memporak-porandakan negeri Kedah ini untuk tukar jadi pemimpin, kerana biasalah ramai sekarang hari ini nak jadi menteri besar, nak jadi pemimpin, nak jadi menteri. Jadi sebab itu sengaja isu-isu dipermainkan khasnya untuk sebab apa? Orang muda hari ini tidak dapat maklumat yang sebenarnya. Jadi saya yakin dari segi kerajaan Madani pada hari ini dapat balik memerintah negeri Kedah khasnya. Tak mustahil benar ini. Sedangkan dulu pun kita tengok masa pakatan yang lepas, satu pun masa Mukris, masa jadi menteri besar bertukar juga. Jadi bagilah peluang kepada Barisan Nasional khasnya kerajaan Madani untuk menerajui negeri Kedah yang akan datang. Khasnya pada BRN. Tak, persoalan saya, kenapa macam boleh berlaku peralihan antara sokongan orang Melayu daripada UMNO kepada PAS tu memang di Kedah memang ada kuat. Antara negeri di Pantai Barat yang ada sedikit pengaruh PAS tu ada di negeri Kedah. Dia tidak berlaku sebelum di Selangor, di Perak, di Negeri Sembilan. Tetapi di Kedah, Pesir boleh ada sokongan PAS tu, boleh beralih begitu kala. Saya sebagai orang politik di Kedah, macam mana boleh berlaku begitu? Kalau nak cakap sebab itu dari segi pada hari ini penambahan golongan muda, orang muda lah yang khasnya tidak dapat maklumat yang terperinci dan mereka lebih percaya kepada TikTok. Pada dari segi hari ini juga tuan-tuan dan puan-puan tengok sendiri di Kedah hari ini PAS pun tak ada letak tabung-tabung mereka pun di mereka dah kaya dah. Banyak dari segi kewangan yang dibagi oleh pemimpin-pemimpin yang mana saya pun tak tahu.
saya pun tak tahu mana daripada sumber yang mereka dapat. Hari ini kalau tuan-tuan tengok sendiri, kalau ceramah-ceramah Paskahnya dulu ada tabung, tapi sekarang ni tak ada tabung. Tak ada. Di masjid-masjid dulu ada tabung. Di masjid-masjid surau-surau pun ada tabung. Oh, sekarang sekarang tak ada. Kan mereka PAS pun dah jadi kerajaan pun. Mereka pun yang lepas pun dulu dah jadi bersama dengan UMNO kahnya. Mereka pun pandai cari duit kot. Jadi mesti ada duit sekarang ni. Tak berhenti macam PAS dulu. Masa yang sebenarnya kalau tuan-tuan, saya ni pun daripada keturunan saya pun PAS. Ya. Rumah saya dulu pun markah PAS. Orang tua saya pun berjuang dengan PAS. Tapi orang dulu ni berjuang betul. Orang PAS dululah. Bukan seperti macam PAS hari ni. PAS hari ni pun dia tengok kebenaran, tengok ada nak jawatan. Sebab tu dia bakat-bakat duk pulun lah. Jadi orang kata tengok negeri orang muda hari ni pun, kalau UMNO hari ni pun boleh tabur duit macam tu, saya rasa boleh balik kot. Tak, bagi saya apakah wang itu segala-galanya? Tapi wang itu memerlukan segalanya. Kalau tak ada wang, tak ada. Ya, kebetulan saya orang Kedah. Saya dipahamkan lah, tetapi saya percaya lah. Saya dimaklumkan dan saya percaya. Ya. Di sewaktu perundingan antara Parti Bersatu dan PAS di Kedah amnya, setiap calon yang PAS bertanding ataupun di kawasan-kawasan PAS bertanding, terutama sekali calon PAS, saya dipahamkan mereka tidak keluar 1 sen pun. Mereka hanya keluar tenaga, bawa badan dan mereka dengan jentera saja diperlukan oleh pihak pimpinan tertinggi Perikatan Nasional peringkat pusat maupun peringkat negeri Kedah contohnya. Dan juga mereka berjaya membawa sistem IT kepada pengundi-pengundi baru. Sebab apabila pengundi-pengundi baru nak tahu sekolah mana mereka undi, saluran mana mereka undi, mereka tekan di TikTok ataupun di Facebook, mereka tekan akan keluar saluran berapa, sekolah mana. Dan jangan lupa, undilah calon kita, calon Perikatan Nasional, nombor calon ini apa-apa semua. Dan itu mereka berjaya. Dan mereka kita di peringkat UMNO ketika itu masih lagi berperang. Aku tak jadi calon, kamu jadi calon. Dan ada tempat-tempat tertentu sabotaj. Ini perangai UMNO yang wajib dihindarkan ataupun dihilangkan. Dan juga kepada pimpinan UMNO yang ada sekarang. Tolong perhatikan mana-mana bekas pemimpin ataupun pemimpin UMNO yang menjadi gunting dalam lipatan. Kita ingat sebelum pemilihan UMNO presiden dan sebagainya ada. Tetapi sekarang ini masih ada. Dan saya percaya mereka juga telah bagi, macam nak bagi padan muka presiden, macam nak bagi sokongan, tunjuk sokongan ataupun datang majlis raya tak salah. Tetapi menunjukkan kerajaan ini tak betul, kerajaan ini tempoh tak lama dan sebagainya. Tidak membawa suara UMNO, tetapi mereka cuba membawa suara Perikatan Nasional. Jadi kita minta, tolong tengok manusia-manusia ini, jangan nampak kurang ajak sangat, buang. Saya itulah Saudara Zami Ibrahim. Kalau tak ada last kali penutup dia, bahasa dia begitulah. Baik, saya kita telah bersiaran hampir 1 jam setengah. Dan saya telah membawa laporan dan pandangan teman-teman kita. Ini yang saya katakan tadi daripada warga Marhain yang bercakap tentang politik negara kita, politik bangsa kita. Dan saya terpaksa berada di Dewan Merdeka, saudara, untuk saya membuat ulasan malam nanti. Saya doa agar anda semua sihat wafiat, dan kita jumpa malam nanti jam 9.30 malam, insya-Allah. Saya akan memberi ulasan apa yang berlaku pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada saudara Ali, daripada Bagan Jerai, saudara Zami Ibrahim, Datuk Yusof tadi dia dah belah dah, dia tak sabar lagi tu. Kan? Jadi saya apa-apa pun yang saya rasakan sudah sampai masanya kita menghentikan politik cacah marba, politik adu domba, politik yang memecahkan warga bangsa kita. Kembalilah kita, bak kata Presiden UMNO, bagaikan kiambang, biduk lalu kiambang bertahu. Cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum semula. Ingat secara indahnya bidalan bahasa Melayu kita, daging sebusuk-busuk daging dicincang-cincang boleh dimasak juga. Itu yang harapan kita. Dan kalau busuk tu kan boleh masak. Cincang-cincang. Kalau cincang busuk masih ada busuk. Ada cara orang kata dulu, cara dia ada. Kalau busuk pun ada, buah garam, buah apa semua boleh.
Orang Melayu ni tidak membuang, tak boleh kita buang. Dan kita menyantuni apa yang diwasiatkan ataupun yang diamanatkan ataupun daripada surah Nabi Muhammad SAW. Janganlah, kerana ini juga adalah Al-Quran, surah Ali Imran. Jangan sesekali kamu sebagai umat Islam memutuskan silaturahimi sesama manusia. Itu dituntut oleh agama kita dan kita harus menyantun sama kita. Sebab itu saya tak mengizinkan ruangan saya ini untuk maki hamun orang, untuk menyebarkan benda-benda yang tak betul. Doa saya anda selamat minum petang, waktu petang hari ini hari Minggu, berehat-berehat di rumah bersama keluarga. Yang mana ada open house, teruskanlah dengan upacara anda. Sekali lagi saya berpesan, pastikan melakukan penjarakan sosial kerana COVID-19 masih ada lagi. Jaga keluarga kita, jaga diri kita, jaga negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia. Baik, makan ni.